Untung tumbuh melata, sayang merebah pohon cemara. Assalamualaikum pembuka bicara. Awal bismillah pembuka kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, kami ingin dedikasikan jutaan dan ribuan terima kasih kepada pesyarat kesayangan kami, Ustaz Murshidah binti Ma'zin. InsyaAllah, hari ini kami akan membentangkan satu tajuk yang amat penting bagi kita semua, iaitu isu gaya dan fashion serta hubung kait terhadap penjajahan minda. Akhir ini, negara kita dihujani dengan pelbagai gaya dan fashion daripada negara luar. Hal ini boleh diibaratkan seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Namun, dalam kegairahan negara kita menyambut dan menerima fashion daripada negara luar, terdapat beberapa faktor yang perlu kita titik beratkan sebelum kita menerima sesuatu gaya dan fashion tersebut. Jadi, sebelum kita mengupas topik ini dengan lebih lanjut, suka saya untuk mengajak anda semua supaya kita melihat kepada apakah yang dimaksudkan dengan fashion. Mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, fashion membawa maksud sesuatu gaya pakaian, kosmetik dan tingkah laku yang digemari ramai dan ianya bersifat berubah mengikut peredaran zaman. Maka, kita dapat lihat di sini bahawasanya fashion mengikut peredaran zaman dan ianya perlulah digemari oleh semua masyarakat. Maka, untuk mengupas topik ini dengan lebih lanjut, kami pecahkan kepada 3 poin penting. Pertama, faktor dan sebab. Kedua, kesan dan implikasi. Ketiga, cadangan dan apakah yang boleh dilakukan untuk menangani masalah ini. Kesimpulannya, diharap anda semua dapat menonton video ini sehingga penghujung dan sama-sama kita mendapat manfaat daripada video ini. Seterusnya, faktor penjajahan minda terhadap mahasiswa. Terdapat 4 faktor yang saya boleh simpulkan. Yang pertama, media massa. Kedua, diri sendiri. Ketiga, keluarga. Keempat, frasa lebih cantik, lebih menarik. Yang pertama, media massa. Drama atau filem barat yang ditayangkan di Malaysia memaparkan pelakon-pelakon mereka yang menggayakan fashion-fashion terkini. Seperti yang kita tahu, fashion barat adalah tidak sesuai dengan masyarakat Malaysia kerana fashion barat kebanyakan dan hampir semuanya terdiri dari pakaian yang menjolok mata. Mahasiswa menjadi terikut-ikut dengan apa yang diragakan oleh selebriti barat kegemaran mereka kerana ingin kelihatan sama seperti mereka. Yang kedua, diri sendiri. Mahasiswa di Malaysia pada masa kini sangat mudah untuk terpengaruh dengan budaya negatif dan kurang bermoral pada usia remaja. Mereka ingin mencuba sesuatu yang baru tanpa memikirkan perkara baik atau buruk akan sesuatu tindakan yang mereka ambil. Mereka akan memakai pakaian yang up to date supaya tidak kelihatan seperti ketinggalan zaman dalam berpakaian. Yang ketiga, keluarga. Tidak dapat kita nafikan bahawa keluarga merupakan individu yang rapat dengan mahasiswa. Sepanjang mahasiswa membesar, maka apa sahaja yang mereka lakukan, cara pertuturan atau berpakaian akan memberi impak kepada mahasiswa tersebut. Mahasiswa mudah sekali mempelajari serta terpengaruh dengan sesuatu di sekeliling mereka. Oleh itu, jika keluarga mereka berpakaian mengikut fashion barat, amat tidak hairanlah bahawa mahasiswa akan turut sama berpakaian sebegitu. Yang keempat, lebih cantik, lebih menarik.
kita dapat lihat dengan jelas bahawa fashion barat sememangnya lebih menarik dan cantik dari segi pembuatan, corak serta warna. Ketiga-tiga perkara ini sangat sesuai dengan cita rasa mahasiswa pada masa kini. Mereka akan cenderung untuk menggayakan pakaian fashion barat untuk kelihatan sempurna dan memperoleh keyakinan yang tinggi untuk bergaul dengan orang sekeliling mereka. Mereka ingin dipandang elok walaupun sedia maklum bahawa pakaian mereka tidak sesuai digayakan di Malaysia. Berdasarkan kajian yang telah kami buat, iaitu melalui Google Form, majoriti purata umur mahasiswa-mahasiswi ini yang minat berfashion ni di kalangan umur 21 hingga 25. Okey, mahasiswa-mahasiswi yang berumur 18 hingga 20 tahun ni, iaitu peringkat diploma, dia tidak sangat memikirkan tentang fashion. Saya tahu masyarakat sekarang ni memang minat berfashion jenis barat kan. Sebab fashion barat ni nampak style, nampak hot, nampak elegan dan sebagainya. Tapi kita tidak sangat memikirkan tentang kesan dia. Okey, seperti apa yang saya lihat sama sekarang ni lah. Mahasiswa-mahasiswi yang zaman dulunya, iaitu zaman persekolahan dulunya, yang sering diasuh oleh ibu bapa dan gurunya tentang pemakaian, tentang etika pemakaian bagai itu semua, apabila melangkah ke alam universiti, iaitu alam U, dia mulalah berjauhan dengan keluarga. Maka dia berkawanlah dengan orang yang tak elok. Itu kesan dia akan start memakai pakaian yang ketat dan pakaian yang mengikut anasir-anasir barat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah golongan yang meniru budaya pemakaian barat ni dianggap tidak mempunyai identiti yang tulen dan asli. Kesannya ialah dia boleh meruntuhkan institusi kekeluargaan itu. Hubungan dalam keluarga sendiri ni, ia akan menjadi renggang disebabkan oleh ibu bapa yang tidak memainkan peranan dalam memberi didikan, khususnya didikan agama, sehinggakan anak-anak ni mudah terlibat dengan gejala sosial hasil pengaruh budaya barat ni. Okey, itu poin saya yang kedua. Yang ketiga ialah ia akan menghakis nilai-nilai ketimuran, iaitu nilai-nilai yang baik. Sebagai contoh, yang kita beri contoh, mahasiswa-mahasiswi yang mengikut ataupun meniru budaya pemakaian barat ni, dia akan lebih cenderung ataupun dia akan tidak kekok untuk buat perkara-perkara yang tidak elok, hasil daripada penjajahan barat ke dalam fikiran mahasiswa-mahasiswi pada zaman sekarang ni. Poin saya yang terakhir adalah ia akan membuatkan fashion tempatan ni ketinggalan zaman. Seperti apa yang saya lihat pada zaman sekarang ni, mahasiswa-mahasiswi ini terlalu mengagung-agungkan pemakaian barat sehingga melupakan pemakaian tempatan kita, iaitu baju Melayu dan sebagainya lah. Akhir, pesan saya, tidak mengapa kalau nak berfashion, asalkan ia mematuhi syariat yang Islam tetapkan. Pada kali ini, saya akan berkongsi dengan anda semua apakah langkah-langkah cara penyelesaian kepada pemakaian moden ataupun pemakaian barat di kalangan pelajar universiti. Bagi langkah yang pertama ataupun poin yang pertama ialah didikan dari rumah itu sendiri. Ini kerana ibu bapa sangat memainkan peranan yang penting di dalam membentuk atau membina personaliti anak-anak itu sendiri. Dalam hal ini, pembawaan yang telah ditunjukkan oleh ibu bapa akan menjadi ikutan kepada anak-anak. Oleh sebab itu, ibu bapa seharusnya mendidik anak-anak dengan didikan agama sejak daripada kecil lagi, supaya anak-anak itu tidak terpengaruh dengan pemakaian ataupun pemikiran barat pada hari ini. Bagi poin yang kedua pula, di dalam menangani pemakaian moden ataupun pemakaian barat di kalangan pelajar universiti ialah para pelajar itu sendiri seharusnya bijak dalam memilih rakan-rakan sebaya. Ini kerana berdasarkan statistik kajian telah terbukti bahawa kebanyakan pengaruh pemikiran ini
datang daripada rakan-rakan sebaya. Maklumlah, kehidupan di kolej ataupun di universiti, kebanyakan para pelajar ini dihabiskan waktunya bersama rakan-rakan mereka. Oleh sebab rakan-rakan itu membawa impak yang sangat besar di dalam kehidupan para pelajar juga dinasihatkan supaya bijak dalam memilih rakan-rakan sebaya. Rakan-rakan yang elok akhlaknya, yang elok pemikirannya, supaya tidak terikut-ikut dengan gaya pemakaian yang terlalu menonjol ataupun pemakaian yang terlalu mencolok mata. Bagi poin yang ketiga pula, dalam menangani masalah pemakaian moden di kalangan pelajar universiti itu ialah pihak kolej ataupun universiti boleh meletakkan SOP tentang etika pemakaian kepada seluruh warga kolej ataupun universiti. Sebenarnya, dengan menetapkan peraturan etika pemakaian ini akan membuatkan para pelajar menjadi lebih berdisiplin dan akan lebih mengikuti peraturan. Jikalau ada di antara staf ataupun pelajar yang telah melanggar etika, pihak kolej ataupun universiti seharusnya ataupun sewajibnya mengenakan hukuman ataupun denda kepada mereka. Secara tidak langsung, ini akan mendidik para pelajar untuk lebih mematuhi etika pemakaian. Mereka juga akan menjadi takut dan gerun untuk melanggar peraturan etika yang telah ditetapkan. Akhir sekali daripada pihak saya, para pelajar itu hendaklah berhemah ataupun bijak dalam menggunakan media sosial pada hari ini. Ini kerana tidak dapat dinafikan pelbagai daya tadikan di dalam media sosial hari ini untuk para pelajar itu mengikuti trend pemakaian yang telah ditunjukkan oleh artis-artis ataupun orang-orang yang famous pada hari ini. Oleh itu, para pelajar dinasihatkan untuk bijak dalam memilih mana yang baik, mana yang buruk. Bab kata pepatah Melayu, ambillah yang jernih dan buanglah yang teruk. Sekian, Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah membentangkan tajuk assignment kami tentang penjajahan minda, iaitu gaya dan fashion dalam kalangan pelajar USIM. Seperti yang kita tahu, dalam falsafah pendidikan kebangsaan adalah usaha melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, berakhlak, berketerampilan, bertanggungjawab dan berupaya mencapai kesejahteraan diri. Seterusnya, memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Di sini saya mahu simpulkan bahawa pemakaian pelajar adalah salah satu simbolik kepada keluarga, masyarakat dan negara. Justru itu, tidak salah kita sebagai pelajar untuk berfashion dalam pemakaian seharian. Saya lihat dalam kajian kumpulan kami, pelbagai jenama pakaian dan harga yang diminati dalam pelajar USIM. Antaranya Jefferson, Drums, Bra Outlet dan sebagainya. Di sini, saya mahu tekankan adalah tidak salah kita sebagai pelajar untuk berfashion dan sebagainya. Tetapi ingat, tidak melanggar syarat dalam syariat Islam. Dengan itu, selaraslah dengan rukun negara kita Malaysia, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Ada pula mengatakan pelajar adalah masa depan negara. Jadi, kita sebagai pelajar jagalah gaya atau fashion dalam pemakaian. Sekian daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.